Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua murid-murid cikgu yang cikgu sayangi selalu, dan cikgu doakan anda semua Allah berikan kesihatan yang baik, diberikan kefahaman yang baik dalam memahami dasar ilmu, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan diberikan keamanan dalam rumah tangga, dan diberikan kejayaan dalam apa bidang yang anda sedang usahakan. So, Alhamdulillah pada malam ni berjaya juga kita nak buat sesi pada malam ni. Ini sesi yang kita akan buat sesi sama-sama untuk belajar. Mungkin tidak dapat cover semua bahagian-bahagian, tetapi at least ianya satu perkara yang kita boleh bermula. Okay? Dan insyaAllah akan ada sesi, ada 2-3 lagi sesi yang cikgu plan untuk kita buat untuk anda semua. Maksudnya sesi ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Ada lagi sesi susulan selepas ni yang kita akan buat untuk belajar topik-topik yang lain. Okay, so untuk malam ni sambil-sambil dengar ni, jangan risau jika tertinggal apa semua. Untuk sesi kita pada malam ni cikgu rekodkan video, dan malam ni cikgu akan publish juga ke YouTube, dan cikgu akan sharekan linknya dalam grup WhatsApp kita. Okay? Dan boleh untuk kawan-kawan kita yang lain untuk membuat rujukan. So sekarang cikgu akan sharekan skrin supaya kita dapat lihat. Ya, itu dia One Stooges daripada Three Stooges pun dah masuk. Cik Man kita. Cik Man. Masuk dia, masuk dah cikgu. Masuk, Alhamdulillah. Ada juga Ahang. Tapi juga masuk. Okey, sekarang sambil-sambil ni kita cikgu nak stop presenting sekejap. Cikgu nak, sebelum bermula, cikgu nak snap dulu gambar skrin kita. So kalau boleh senyum sekarang. Kalau boleh senyum. Okay, forcing satu, kita cikgu nak print screen ya. Okay, 1, 2, 3. Okay, dah. Okay, sekarang cikgu akan sharekan skrin supaya anda boleh follow langkah-langkah yang akan cikgu tunjukkan. Okay. Nampak skrin jualan ni? Nampak. Okey, nampak Okey, untuk sesi malam ni cikgu akan fokuskan penggunaan sistem jualan EasyPost guna yang web. Okey. Kenapa yang web? Sebab fungsinya yang banyak. Okey. So, link ni di sini ya. iapps.my izepos. Okey, dan untuk log masuk, kita tekan pada butang yang ini. Okey, log masuk. Dan dengan menggunakan ID yang telah diberikan pada setiap orang, tekan log masuk. Okey. Di sini, ini adalah paparan utama apabila kita telah berjaya log masuk ke sistem, iaitu dia akan tunjuk status semasa. So sebelah kiri ni, bila kita tekan macam ni, okay, dia ada macam-macam menu yang ada. Okay, di sebelah kanan ni dia ada video tutorial jualan EasyPost web. Tapi banyak video dalam ni menggunakan video iWorkshop. Sama saja. Okay, sama saja, hampir sama. Cuma workshop ni ada nombor plate kereta, yang anda punya nombor telefon untuk pelanggan. Okay, so nanti boleh buat di sini. Okey, ini skrin untuk status masa apabila kita berjaya masuk ke dalam sistem. Sistem akan tunjukkan pelbagai maklumat berkaitan perniagaan kita. Okey. Kita ada tarikh aktivasi, benda ni berapa hari penggunaan kita, berapa remaining, apa statusnya, semua ada di sini. Okey, satu pemantauan outlet ni abaikan sebab anda tak akan nampak kalau tidak mempunyai banyak outlet. Okey.
Status bilangan pelanggan masuk, dia akan tunjukkan berapa bilangan pelanggan masuk tahun ni, berapa purata bilangan masuk bulanan, berapakah jumlah pelanggan masuk bulan lepas, berapa pelanggan, berapa bulan ni, dan analisa bulan untuk jualan pesanan belum ditutup. Status pelanggan juga kita ada bilangan pelanggan, potensi belian pelanggan pesanan tahun ni, dijangka buat belian pesanan tahun ni, dijangka buat belian pesanan bulan depan, dan analisa. Yang ini penting, analisa repeat belian ataupun pesanan repeat belian. Yang ni dia akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, di sini kita ada, di bawahnya pula ada status jualan semasa. Dia ada sasaran jualan tahunan yang kita set ketetapan sasaran jualan. Berapakah jualan bulanan yang perlu kita capai. Yang ni jualan tahunan, berapa jumlahnya. Jualan bulanannya berapa. Berapakah jualan bulan ni, bulan Ogos yang kita telah capai. Berapa lagi baki belum capai. Semuanya ada di sini. Okay, dari segi analisa jualan, dia ada beberapa panel di sini. Tekan nanti akan anda melihat sendiri. Analisa jualan semasa, dia akan tunjukkan perbezaan ataupun status jualan setiap bulan. Anda boleh bezakan antara setiap bulan. Yang ini analisa jualan untuk minggu semasa, untuk minggu ini saja. Dan analisa jualan bulanan untuk jualan keseluruhan semua tarikh-tarikh pada bulan ini. Dan juga analisa nilai kerja bulanan. Ya, ini untuk KPI. Sekiranya ada, kita letakkan KPI. Dari segi status bayaran semasa pula, kita ada jualan keseluruhan, berapakah bayaran telah diterima keseluruhan, berapakah bayaran belum diterima keseluruhan, bayaran belum diterima tahun sebelumnya, berapakah bayaran belum diterima tahun semasa. Dan kita ada analisa pelanggan berhutang untuk kita melihat siapakah pelanggan kita yang berhutang. Manakala yang bawah sekali, ini penting, status prestasi semasa keuangan. Kita ada beberapa button dia, analisa keuangan semasa, penyata hutang rugi, penyata transaksi keseluruhan, laporan prestasi bulan lepas. Dan di sini dia akan tunjukkan berkaitan dengan pendapatan. Target kita berapa, pencapaian bulan lepas berapa, dan pencapaian sebenarnya berapa. Okey. Untuk malam ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk kita pertama, bila dah login ke sistem, pentingnya adalah buat. Cikgu rekod tak cikgu? Ya, rekod, saya rekod. Okey, so untuk yang ini, untuk di sini apa yang perlu buat adalah untuk kali pertama masuk saja, kalau masih belum lengkap maklumatnya, kita tekan pada maklumat syarikat. Okey. Dan di bawah ni dia ada hutang kemas kini. Dan di sini kita perlu masukkan maklumat-maklumat yang bersesuaian. Okey. Contohnya nombor telefon kedua, nama bank, nama akaun bank, nombor akaun bank. Jika di tempat ada wifi apa semua, bagi masukkan SSID wifi dengan password wifi, email, Facebook page. Okey, Facebook page macam ni. Okey. Ni ada dekat invoice ni. Ya akan nampak semua ni. Dekat invoice kita akan nampak yang ni. Account bank apa semua ni akan nampak ni. Okey. Facebook kena buat macam ni. Laman sesawan kalau ada. Alamat ni kena bubuh alamat penuh ya. Penuh alamat ni dengan postcode-nya sekali dan daerah dan negerinya. Kena penuh. Okey. Make sure betulkan, masukkan alamat yang penuh. Negeri, pilihlah negeri yang sudah betul dah. Daerah pun sama. Okey. So lokasi Google Map yang ni kena cari dekat Google Map punya ni lah. Yang ni tak apa dulu, kalau ada, tak ada pun tak apa. Maklumat syarikat, pemilik syarikat masukkan. Tagline tak perlu, slogan pun tak perlu, penanda tangan tak payah, cop perniagaan pun tak payah, logo perniagaan wajib. Dan mesti masukkan gambar, bukan PDF ya. Kita nak file PDF, ada yang umban PDF lah, ada yang masukkan nombor snap gambar kat penalan lah. Jangan buat benda-benda macam tu. Masukkan gambar ikon logo perniagaan anda dalam bentuk format gambar. Dan pilih logo baru dan masukkan.
tekan pilih logo baru dan tekan ini, nanti akan ada keluar untuk sistem perlu pilih gambar yang mana-mana. Okey. Lepas tu jangan lupa masukkan gambar terbaik yang pilih gambar 3 keping gambar yang terbaik, tapi mula-mula pilih sekeping dulu satu, pilih gambar baru satu, gambar website yang terbaik ya. Kau boleh format sama, gambar kalau melentang semua, kalau menegak semua. Biar cantik. Gambar barang-barang jualan kita je. Bukan, kalau jangan elakkan barang yang jualan. Gambar depan kedai ke, Ini lah. ataupun killer produk ke, apa-apa patutlah gambar. Pilih kesesuaian, tengok nanti. So gambar satu, pilih gambar baru ni, pilih untuk satu gambar. Lepas tu pilih pula gambar yang kedua dan pilih gambar yang ketiga. Dan yang terbaru, cikgu baru saja buat sebelum kita online tadi. Cikgu masukkan satu terma dan syarat. Okey, yang ini akan keluar nanti dekat invoice dan resit kita jika ada nak buat term and condition kat bawah tu, apa-apa nanti. So macam sini cikgu masukkan contoh cikgu masukkan contoh. Cikgu tarik bagi nampak sikit terma dan syarat. Okey, contoh cikgu buat semua bayaran adalah tidak dikembalikan atau ditukar ganti. Okey, katalah cikgu buat numbering lah, contoh. Cikgu buat numbering. Okey, numbering 1, ganti. Nombor 2, cara pembayaran. Contoh ni contoh cara pembayaran boleh melalui tunai, debit atau kredit, kad, online transfer atau bank. Yang ni anda karang je apa-apa terma yang anda nak buat. Sah 1 tahun pengesahan dari, contoh dia buat contoh ya, dari pelanggan setiap wang deposit, contoh Bagus ya. Tak payah tanya banyak sangat. akan dipulangkan jika tiada barang kerosakan. Ini contoh cikgu buat macam ni. Anda sendiri buatlah apa benda terma dan syarat yang anda nak buat supaya keluar dekat invoice dengan resit. Cikgu buat contoh ni macam ni. Iaitu lepas tu tekan simpan. Okey, tekan simpan. Okey. Setakat tu jelas Boleh? Boleh Boleh. So nampaklah kat sini. Kita dah buat kat sini. Okey, yang kita tulis tadi kan. Okey, sekarang apa jadi? Okey, sekarang seterusnya selepas kita buat maklumat-maklumat ni, kita dah kemaskini maklumat syarikat. Okey, ini maksudnya yang ni cikgu tunjuk yang ni adalah penambahbaikan fungsi baru ya, terma dan syarat. Sebelum ni tak ada. So kita tambah dah. Bagi ada. Nak lawan bayar. So Ada apa terma dan jadi? syarat senang. Bagi ada sini. Okey. Yang berkaitan dengan cara dan apa semua ni boleh tengok video yang cikgu ada bagi tahu, video iWorkshop tu berkaitan dengan apa ni, kemaskini kan, maklumat syarikat sama saja.
Okey, sama saja. Okey, apabila kita telah lengkapkan semua maklumat di sini, apa jadi? Itu soalan penting. Apa jadi bila kita dah lengkapkan? Pertama, maklumat-maklumat ini akan dipaparkan di invoice dan Invoice. receipt. Itu yang pertama. Okey. Yang seterusnya, kita pergi sebelah kanan ni, ada ikon kecil ni hujung ni. Nampak tak? Ikon macam orang ni. Ni ada ikon ke bawah ni. You tekan sini, dia ada website. Okey, bila kita tekan website, apa jadi? Sistem akan tunjukkan laman website mini kita. Okey, dia akan tunjuk logo syarikat, alamat ni, nombor SSN, alamat penuh ada. Ni gambar yang 1, 2, 3 yang tadi tu. Dia akan bertukar secara automatik. Cukup masa dia bertukar. Dia akan slide gambar kedua, gambar ketiga dan seterusnya. 1, 2, 3 dia akan tukar. So, Cikgu, ya, ada 3 gambar je ke? 3 sahaja. 3 je. 3 sahaja. Nanti Okey, tukar-tukar dia automatik bertukar. Okey, dia automatik Tanya. bertukar. Okey. Dan Nanti kita update, boleh update. ya, di sini apa jadi? Dia dalam keadaan yang cantik. Apa perlu anda buat adalah anda kena copy link ni. Okey. Copy semua link ni. Yang ni boleh simpan kat telefon, boleh buka kat telefon. Yang ni yang kita bagi pada customer kita. Dia sudah jadi macam digital business card. Nampak tak? Invoice. Dia jadi macam digital business card. Dia macam beacon lah kan? Macam blog. Beacon. Beacon tak tahulah. Beacon apa semua. Lebih kurang macam tu kot. Beacon kan. Mungkin kot. Okey, so apa jadi? Di sini, yang kita masuk FB kita akan nampak kat sini. Okey. Macam blog Macam blog. Very basic punya ni. Supaya jadi business card saja. Supaya nanti apabila kita senang. buat, customer tekan yang ni, boleh call. Faham tak? Terus boleh dialing kita. Yang ni boleh automatic, boleh WhatsApp kita. Okey. Yang ni nanti anda cuba nanti. Boleh? Boleh. Okey, so Boleh. make sure buat kemas kini maklumat seperti mana yang cikgu bagi tahu. Baru nampak semua. Okey. Yes. Okey, sekarang seterusnya adalah kita nak buat tetapan sasaran jualan. Ini penting Okey, tekan pada tetapan sasaran jualan. Okey, semua dah masukkan benda ni. Okey. Semua dah masukkan? Dah. Okey, dah masukkan. Okey. Kalau Dah, tak faham berkaitan dengan sasaran jualan, boleh rujuk video tetapan sasaran jualan yang cikgu bagi tu. Okey. Supaya mudah untuk anda lebih memahaminya. Okey. So cikgu skip lah yang ni Dah boleh buat. Okey, yang ni sasaran bulanan individu ni sekiranya anda letakkan KPI. Berapa staff ni nak kena capai apa semua ni, anda boleh masukkan. Okey. Berapa komisen nak bagi, okey. Berapa sasaran dia yang anda tentukan, berapa komisen yang anda nak bagi pada dia akan nampak. Okey. Okey. Ni nama ringkas saja, jangan bubuh nama Nurbella, Intan Payung, Mustika Ratu macam tak mau. Dia nama pendek saja, Bella, Nobi, Solehah, macam tu. Nama singkatan. Sebab nama ni nanti yang akan kita masukkan apabila kita rekod servis, rekod jualan nanti dibuat oleh siapa. Okey. Setakat tu jelas? Jelas. Sekarang cikgu terus kepada bagaimana kita nak buat rekod jualan. Okey, rekod jualan. Okey, ataupun kita nak pergi ke rekod stok dan cas upah dulu lah. Okey, kalau pergi rekod stok dan cas upah, tekan dulu sini. Okey, di sini saya rasa dah banyak dah kategori-kategori rekod stok yang telah cikgu tambah seperti mana ada keperluan anda.
Okey. Rekod stok barang. Okey. Cuba tekan tambah baru. Contoh satu. Okey, tengok. Macam-macam kategori cikgu dah buat. Ada tambahan ni. Ada yang siapa minta ni? Ada kawan kita 2-3 orang minta untuk ditambahkan. Husna ada minta, Ida ada minta tambah, Bella pun ada. Okey, so cikgu dah tambah lah. Untuk Cik Man pun dah ada lah. Ingat je engkau Man. Cik Man tu aku dah buat urutan badan, refleksologi semua dah masukkan. Okey. Supaya anda boleh guna. Okey, boleh guna. Dan kategori-kategori lain kalau tak ada ni maklumkan. Tengok apa. Jangan minta satu-satu. Cuba tengok rasa-rasa apa benda yang anda perlukan, bagi dalam senarai banyak sikit supaya cikgu boleh tambah baik, tambah lagi. Kenapa cikgu tak bagi anda buat sendiri bahagian ni? Supaya cikgu nak jaga kualiti data. Kadang-kadang kita main belasah je. Cikgu tak suka buat kerja belasah-belasah ni. Okey. Tak nak main belasah-belasah. Okey, so sebagai contoh, cikgu ambil satu situasi ya. Sebagai contoh, saudara Cik Man kita dia buat urutan badan. Kita tahu urutan badan ni dia tidak beli. Dia tidak beli urutan badan. Maksudnya dia servis. Okey, dia ada servis. Okey. So sama ada dia nak jadikan charge upah direct pun boleh, ataupun jadikan benda tu barang, tapi dia bukan barang fizikal, dia adalah servis. Okey. Tu keterangan dia punya ni. Kalau dia nak jadi macam untuk Cik Man, dia boleh tambah siap-siap sini. Kalau dia nak tambah. Sama ada standar stok barang ataupun charge upah, sebab dia servis. Okey. So macam Cik Man, saya rasa dia guna dekat sini. Okey, dia guna kat sini. Okey. Dia macam Cik Man ni, dia urutan, dia tak ada barang. So dia ada boleh senaraikan senarai charge upah dia terus. Dia boleh type refleksologi ke, urut dan bekam 1 jam 30 minit ke, urut dan bekam 2 jam ke, berapa kos upah dia. Yang ni anda kira lah upah modal berapa lebih kurang. Modalnya maksudnya masa anda, minyak digunakan tu berapa ringgit, apa semua campur lebih kurang. Dan sistem akan tunjukkan dengan menggunakan margin. Untuk yang ni margin sasar, untuk ni dia dalam, kita pakai margin untuk sasar. Kalau kita tengok dekat sini, kita kat sini apa, tetapan sasaran jualan, kita pakai margin berapa, tengok. Kita pakai margin sini 80. Tak tahulah siapa boleh kerja jadi 80 ni. So saya suruh pakai 35. 30 pula dah. Ikutlah. 35. Dia pakai 35. Okey. Okey, so saya pergi balik rekod stok dan charge upah ni. Okey, senarai charge upah. Okey. Bagi yang buat servis yang tidak melibatkan barang, boleh masukkan senarai charge upah yang berkaitan di sini. Okey. Di sini. Okey. So masuk berapa dia punya modal dan gunakan margin, sistem akan advise harga charge upah untuk anda angkat pada pelanggan lega macam ni. Okey. So daripada sini contoh refleksologi ni RM14 modal dia, guna margin 35, sistem cadangkan harga RM21 harga jual. Tapi anda rasa nak jual 60, masukkan 60 kat sini. Okey. Okey. Boleh tutup mikrofon tak tu? Siapa bunyi anak tu? Okey. Ini untuk rekod charge upah. Untuk barang, okey, kita boleh masukkan dekat sini. Okey. Masuk dekat sini. Okey. Contoh saya buat tambah baru, ada satu barang kita nak jual. Kategori contohlah saya buat kosmetik sabun contoh. Nombor 4, kalau anda ada kod sekian-sekian, anda boleh masukkan kod. Kalau tak ada, sistem akan jana secara automatik. Jenama masukkan.
Contoh jenama dia adalah Safi. Contoh ni je saya tahu jenis sabun mandi. Contoh. Ni satu sabun kira macam ni sabun mandi ni. Satu botol. Contohlah botol lah. Okey, satu botol. Okey, tekan simpan. Okey. So kita tengok tadi kosmetik sabun Safi sabun mandi. Okey. So di sini okey, akan ada satu ketika anda tidak nampak benda ni disebabkan di sini ni zoom ni. Kalau kita besar macam ni, kalau zoom besar, kita tengok apa jadi. Kita zoom besar, tengok. Dia akan jadi macam ni. Anda tak nampak button-button kemas kini semua tak ada. Apabila nampak saja benda macam ni, ada tambah-tambah hijau macam ni, maksudnya kena tekan sini ataupun tekan 3 titik atas ni, turunkan zoom dia. Okey. Turunkan zoom. Turun lagi sampailah nampak semua keseluruhan. Okey. Dah nampak semua kan? Dia kena patutnya nampak macam ni. Okey, so kita tengok yang tadi mana tadi? Sabun mandi. Okey. Jadi sini kita baru masukkan kategori barang kita. Okey. Dan sekiranya kita ada stok berkaitan benda ni, kalau kita beli, kita kena rekodkan dekat belian kos jualan kalau kita beli sabun mandi ni, kalau kita bukan menghasilkan. Okay. Seperti mana yang cikgu maklum, kita tiada lagi fungsi untuk sementara ni inventory ataupun stok barang yang kita buat. Faham? Clear kan? Saya dah terangkan baru ni kan? Jadi bab tu cikgu saya tak payah isi lah. Yang mana? Yang rekod stok barang ni. Saya tak payah isi lah. Boleh juga tak isi pun. Sebab memang saya tak isi, saya tak faham yang tu, saya tak faham. Tak guna pun tak apalah yang tu, tak apa. Tapi kena ingat selalu kos berapa ya? Ingat. Ingat kos. Okey, bagi yang gunakan benda ni, bila anda ada beli sabun, bukan anda menghasilkan sabun, okey, beli kosmetik ke apa semua dan anda jual. Okey, di sini anda dah masuk satu kategori di sini. Okey, sabun mandi. Okey, so apabila anda beli daripada supplier, okay, kita tengok sekarang ni sabun mandi kita stok dia stok dibeli kosong lagi, betul tak? Tak ada stok. Okey, kosong lagi. So apa perlu buat adalah kalau kita berlaku belian, kita ada beli dengan supplier kita, kita tekan belian kos jualan. Okey, belian kos jualan ni maksudnya kita beli daripada supplier lain. Supplier lain jual kat kita dan kita jual pula pada customer. Okey. So kita macam mana kita nak tambah kita punya kuantiti ataupun kita punya stok untuk sabun mandi ni. Kita tahu sabun mandi kita ni masih kosong. Okay. So apabila kita beli dengan pada kita punya supplier, okay, kita perlu rekodkan belian kita, belian kos jualan. Contoh, cikgu tambah satu, katalah Safi kosmetik sendirian Berhad. Okey, nombor telefon masuk je berapa-berapa nombor telefon. Kita masuk je satu contoh. Alamat Shah Alam, Selangor. Kategori supply pembekal sabun. Contoh tekan simpan. Kita masukkan pembekal kita, dan apabila kita beli daripada Safi Kosmetik, dia hantar bil ataupun invoice ataupun kita dah bayar apa semua,
kita perlu rekodkan daftar bil baru. Okey. Dan masukkan tarikh bil. Katalah hari ni cikgu ada beli sabun. Okey. Nombor bil katalah Safi 00, ikutlah dia punya ni, Safi contoh 001, seperti mana nombor bil dia tu. Jumlah perlu bayar katalah kita bayar RM100. Kita pun telah bayar pun 100. Tarikh bayaran hari ni. Okey. Kaedah bayaran kita online transfer. Okey. Dan kita tekan. Yang lain tak perlu, makna dokumen tak payah. Okey, biarkan saja. Yang ni pun cikgu akan buang tak lama lagi. Okey, tekan tambah baru. So, kita dah berjaya masukkan bil yang pertama untuk syarikat ni. Okey, sekarang seperti mana kita tahu apabila kita buat belian daripada supplier kita, dia akan ada senarai apa benda barang yang kita beli, betul? Okey. Katakanlah kita beli sabun. Okey, so apa perlu buat? Kita dah ada bil ni. Ini jumlah bil, invoice tu yang supplier kita bagi kita. Kita dah bayar dah pun 100. Cuma sekarang kita perlu tambah dalam stok. Sekiranya melibatkan barang ni kita tambah stok, ada satu button kat sini tambah stok baru. Dan apabila tambah stok baru, dia akan keluar skrin yang ini. Jumlah nilai bil adalah RM100. Nilai daftar stok kosong. Jumlah kurang ataupun lebih banding nilai bil masih 100. Maksudnya kita boleh masuk dalam stok. So apa perlu buat? Tekan item barang di sini. Carilah sabun tadi. Sabun mandi. Okay, berapa kita beli? Katalah kita beli 20 sabun tu. Dan harga adalah RM5. Katalah modal tu. Harga seperti mana tertera dekat bil supplier tu RM5 bagi contoh. So kalau kita beli 20 maksudnya 100 lah kos kita, betul tak? Nilai bil 100. So kalau kita guna margin 35, sistem akan cadangkan jual harga RM769. So katakanlah kita nak jual harga pasaran RM20. Contoh. Ataupun anda punya ni boleh ubah ikut harga seperti mana yang anda tahu anda nak jual berapa. Modal RM5 satu, kita nak jual harga 20. So bila tekan tambah baru, tengok apa jadi. Sistem tunjuk jumlah nilai bil 100, jumlah nilai daftar stok pun 100. Maksudnya sama nilai dia. Bil 100, masuk dalam stok pun 100. Maksudnya kita tak ada tertinggal. Secara automatik apabila nilai bil dengan nilai daftar stok sama, sistem akan blok untuk masukkan item lain. Dia dah block, automatic block. Okay, so apa jadi? Berapa kuantiti kita yang kita beli tadi? 20 kan? So kita lihat apa yang berlaku. Kuantiti 20. Rekod stok dan cah upah. Kita lihat sabun mandi. Nampak tak ni? Stok dibeli 20. Okay. Clear setakat tu? Clear? Clear. So, maksudnya kuantiti semasa stok kita ada 20 botol. Okay. So sekarang ulang proses yang sama sekiranya anda ada beli lagi dengan supplier yang sama ke ataupun supplier lain pun sama. Rekod belian kos jualan untuk masukkan dalam stok. Rekod bil yang belian kita dengan supplier dan kita rekodkan juga berapa kuantiti yang kita nak masukkan dalam stok kita. Okey, sekarang cikgu akan simulkan apa berlaku apabila kita buat rekod jualan. Yang ni kita nak jual. Okey. Cikgu nak tanya sikit cikgu. Nak tanya sikit. Okey, bahagian yang rekod stok tu kan bila kita nak register stok, so kita akan masukkan kos barang tu lah kan. Ya. So Indra orang kata harga kos tu berubah ataupun ada kenaikan. So kita edit dekat situ je kan, tak perlu nak create item baru, betul tak? You jual barang apa tu?
Contoh produk apa je lah, barang apa je lah. Dia macam ni, produk macam ni, you nak ubah harga sebenarnya tak boleh ubah macam tu. Salah tu sebenarnya sebab dia hanya perubahan harga apabila berlaku anda beli stok baru, betul tak? Kalau stok lama dia masih Macam mana? lama. Faham? Macam mana cikgu? Okay, you nak ubah harga. Contoh, you beli sabun tadi. You beli harga RM5 satu, betul tak? Okay. 2 hari kemudian, you tahu you beli harga RM5, you akan jual harga RM20, betul? Tadi. Betul. Okay, sekarang 2 hari kemudian kata harga naik. Okay. You pun nak tukar jadi maksudnya kalau you beli yang baru daripada supplier yang sama, dia jual RM6. Okay. You jual berapa? You jual 20 ke, you jual 25 ke, terpulang lah. Tapi you tidak boleh ubah begitu kecuali ada bil belian daripada supplier. Bila you beli stok baru harga tu akan berubah. Faham? Okay, so kalau macam seeloknya, kalau dalam kes macam tu stok yang harga lama masih ada dekat kita, tapi kita dah beli stok baru yang harga naik tu lah kan. So kita kira produk barulah, stok barulah. Ya. So bila anda masukkan dalam stok, dia harga bila anda jual lepas ni dia akan ikut harga baru. Faham tak? Kira kita tak boleh main edit je lah dekat satu tu, kita kena create baru punya. Maksudnya bukan create baru, anda rekod belian bil baru, faham tak? Supplier tu kita beli stok baru. Untuk sabun mandi ni juga, faham tak? So di sini bila anda rekodkan dekat belian kos jualan nanti, bila masuk bil supplier yang baru untuk sabun mandi sapi ni tadi, dia akan ikut harga yang terbaru. Clear? Okay. Contoh cikgu tunjuk macam ni kita bagus tu Husna punya soalan tu. Kita tengok. Sini kita tahu kita ada stok 20 tadi kan? 20 biji kan? Okay, kita tengok sejarah harga. Ini ada satu button sejarah harga. Tengok. Sistem tunjuk tarikh belian kita beli masuk dalam stok ni. Supplier dia Safi Cosmetics yang Berhad. Harga belian kita RM5. Kita jual harga 20. Okay. So cikgu akan simulate yang ini. Kita tahu harga jualan, harga kos kita RM5, betul tak? Harga jual betul. Okay, katalah cikgu cuba buat satu rekod jualan. Kita tengok Katalah ada tambah baru satu. Masuk tengok. Okey, di sini cikgu dah edit Tak ada lagi tanda dash tu, tak ada dah. Sakit jantung aku tengok orang punya ni. Cikgu dah buat dah. Kalau anda cuba buat, kalau ada buat 0110 tolak, automatik tak ada. Dia kena buat nombor betul. Faham tak? So nombor saja. Yang 6 ke depan tak payah. Sistem akan jana secara automatik. Clear? Nombor saja tengok Cikgu dah buat contoh. Okay, so masuk ke nombor telefon. Okay, masuk nombor telefon, tekan simpan. Okay, so kalau data cikgu, nombor telefon cikgu ni pernah ada siapa-siapa pengguna iJualan yang pernah masukkan nombor telefon cikgu, secara automatik sistem akan paparkan nama cikgu. Dia link. Faham tak? Dia akan link, keluarkan nama. So di sini banyak problem. Nombor ni bila anda masuk, kalau tak ada, dia takkan ada nama sini. Apa yang perlu buat adalah tekan kemas kini dan pastikan nombor telefon dan nama mesti ada. Okey, transaksi dibuat oleh, kita kena masukkan nama singkatan yang kita set KPI tadi tu. Contoh Bella. Macam ni. Dan kalau kita ada nak set estimate, katalah sabun ni orang pakai dalam masa 2 bulan habis ataupun sebulan habis. So you boleh tekan repeat belian pesanan seterusnya, you jangkakan pada katalah 15 September.
bulan kan. You pilih tarikh ni, jangkaan kita. Lepas tu tengok kat bawah ni. Secara automatik sistem akan tarik apa yang terma dan syarat yang kita kemas kini dekat tu tadi, maklumat syarikat tadi kan. Sistem cara automatik akan paparkan sini. So nak ubah-ubahlah. Kalau rasa nak ubah, tak nak padam ke, buang. Okay, so sini tekan simpan dulu. Okey. Pastikan nama apa semua, akan keluar nama dengan nombor telefon kena keluar macam ni. Dan seterusnya kita tekan senarai barang. Okey. Dekat sini pilih barang kita nak jual. Contoh, cikgu ambil sabun mandi ni. Okey, yang ni cikgu nak tunjuk yang Usna punya pertanyaan tadi ya. Okey, kita tahu harga berapa tadi satu? 5. Harga modal kita RM5, betul tak? Harga jual 20. Okey, so cikgu pilih sabun mandi satu. Tekan tambah baru. Okey, sistem tunjuk macam mana? Kuantiti satu, harga RM5. Harga jualan RM20. So sekiranya Usna kata nak tukar rega, tak nak ikut dah rega yang sebelum ni, you boleh ubah direct kat sini. Okey. Akan kemas kini. Tapi kena ingat, apabila berlaku ada untuk belian untuk ni lagi, dia akan papar balik rega 20 juga. Faham tak? Dia automatic default set 20. Habis stok buka baru, sampai stok baru dia kita boleh edit balik lah betul tak? Bila beli stok baru dah dapat bil, rekod belian kos jualan tu ubah rega jadi 25. So yang lain akan ikut rega 25. Okey. Tapi dalam kes ni saya ambil 20, kata saya tak nak ubah Okay, sebab nak tunjuk yang perbezaan antara transaksi ni. Okey, kita tahu untuk kosmetik sabun Safi sabun mandi ni, satu unit ni modal dia RM5 dan harga jual yang kita tetapkan sebelum ni adalah RM20. Okey, so katalah satu item ni saja. Okey. Cikgu pun tekan kunci kiraan harga. Kalau ada barang lain lagi boleh pilih lah. Okey, tapi untuk sabun ni je cikgu nak tunjuk. Okey, sekarang lepas tekan kunci kiraan harga, kembali ke rekod jualan. Apa perlu buat? Tekan proses. Siap. Proses. Lepas tu boleh cetak invoice ataupun WhatsApp invoice lah. Okay, kalau cetak invoice, cikgu buka cetak invoice lah. Tengok cetak invoice. Nampak tak? Semua ada syarat akan keluar kat sini. Okay. Cuba buat panas-panas lagi ni. Okay. So, yang ni dia akan keluar. Tengok repeat belian pesanan seterusnya. Kita set pada 15 bulan September kan? Tadi kita set kan? Repeat. Betul tak? Kita set bulan September. Okay. Yang ni invoice. So, apabila kita WhatsApp pada invoice, customer dah buat bayaran ataupun dah buat bayaran, kita tekan firm bayaran. Masuk bayaran RM20. Kaedah bayaran tunai ke, online transfer ke, tekan simpan. Okey. Pembayaran telah dibuat, jumlah baki kosong. So, cetak resit ataupun WhatsApp resit. Okay, cikgu buka cetak resit ya. Cetak resit. Lepas ini pun sama. Apa kat sini. Clear setakat ni? Untuk sampai sini? Okey. So, apabila dah cetak resit ataupun WhatsApp resit, tekan secara automatik kita tengok kat sini apa jadi. Kalau kita tengok dekat pertama, kita tahu stok kita pakai berapa tadi? 1, betul tak? Okay, so kita tengok rekod stok dan cah upah. Kita tengok yang bahagian sabun ni, sabun mandi 20 kita ada. Stok diguna satu.
Cikgu tarik kat sini lah bagi nampak sebenarnya ni ya. Cikgu tarik sabun. Okey, bagi nampak. Okey, tengok Stok dibeli 20, stok diguna 1, kuantiti semasa 19. Hingga 19. Okay. So sekarang kalau ada transaksi kita jual lagi sabun, dia akan tetap pegang gegar apa? Gegar 20 kan? Okay, kita tengok kalau ada berlaku jualan kali kedua. Okay, tambah baru. Sebelah sini 012 562 7574. Okey. Tengok. Bila kita masuk nombor telefon, tiba-tiba nama pelanggan, nombor telefon semua tak ada, maksudnya customer baru kali pertama. So perlu buat apa? Tekan ini. Nombor telefon betul, nama sini. Transaksi dibuat oleh Soleha contoh. Masukkan nama pelanggan wajib pelanggan. So di sini yang lain ni isilah apa patut. Tekan simpan dulu. Okey, tengok. Dah keluarlah nama cikgu Sally. Di sini berlaku banyak yang orang terlepas pandang. Yang you all kata keluar nama pelik-pelik tu kan. Ramai yang tak masukkan nama pelanggan. Apa yang diorang buat? Dia orang biar macam ni pun ada. Okey. Dia tak isi nama pelanggan. Ada yang tanda buat tolak macam ni pun ada. Ada buat tanda space pun ada. Itu yang jadi puncanya. Saya dah tahu dah. Okey, siapa buat kerja, saya tak nak sebut nama. Okey. So tadi kita dah settle yang kena pastikan selalu keluar begini. Clear? Ya. Okey. So tekan kemas kini tadi. Masukkan nama orang tu apa. Tanya sepatah apa nama pelanggan. Okey. So now kita nak tengok untuk customer yang kali kedua ni, dia beli sabun juga. Okey, kita pilih senarai barang. Okey. Harga sabun harga berapa ni? Harga berapa? Harga 20. Ingat kalau tengok, dia tetap harga 20. Kalau kita buat sini 25 pun dia akan untuk yang item ni dia akan guna 25. Okey. 25. Tapi dekat listing tu tetap lepas ni kalau kita untuk seterusnya pun sabun mandi, kalau kita tekan satu lagi sini tambah baru, dia akan guna harga 20. Faham tak? Dia harga 20. Faham tak? Faham. Lagi stok tu. Selagi mana kita tidak tambah stok, tak guna harga, tak masuk kos baru dengan harga baru, dia akan tetap refer pada harga lah. Cuma jika kalau Husna rasa tak nak tunggu yang stok tu, Husna terpaksa ubah macam ni tadi. Jadi 25 macam tu lah. Okey? Okey. So, cikgu ubah balik jadi 20. Okey. Sini. Jadi cikgu tunjukkan yang kalau bila ada penambahan stok baru ya. Bagi nampak. Okey, so kita pegang harga 20 lagi. Okey, so lepas tu kunci kiraan harga. Kembali ke rekod jualan. Okey. Tekan proses macam biasa. Siap proses. Okey. Cetak invoice ataupun WhatsApp invoice. Lepas tu customer buat pembayaran. Katalah RM20. Kita simpan. Dah boleh hantar resit, cetak resit ataupun WhatsApp resit. Seterusnya selesai. Okay. So now, katakanlah Husna ataupun siapa-siapa di kalangan anda beli stok baru. Okay.
rekod belian kos jualan. Katalah beli dengan Safi juga. Okey. Ni stok baru kita tambah kan. Okey, kita tahu stok kita, rekod stok dan cara upah stok kita untuk sabun tinggal berapa? Tinggal 18 betul tak? 18 kan? Okey, so cikgu tanya sabun. Okey, tengok. Kita beli 20, kita guna 2 betul? Tinggal 18. Okey. Now, katakanlah Husna ataupun siapa-siapa you beli stok baru. Okey. So, kita dah dapat bulan kos jualan. Okey, kata beli dengan Safi Kosmetik. So, tekan daftar bil baru untuk rekodkan bil yang kedua. Katalah pada hari ni juga beli. Contoh. Okey. Nombor bil Safi, katalah bil kedua. Okey, anda beli masa ni, anda beli dengan harga katalah beli harga RM6 kata. Asal kita beli sebelum ni harga RM5 kan? Kata RM6, harga RM6. So anda beli 20. Okey. So kalau 20 120 betul tak? 120. Dah bayar pun 120. Tarikh bayaran katalah hari ni. Ini juga kaedah bayaran online transfer. Tekan tambah baru. Okey, ni bil yang kedua. Ada button tambah stok baru kan? Tekan tambah stok. Okey. Yang ini pilih sabun. Mandi ni kita beli 20 lagi. Betul tak? 20 kuantiti kan? Tapi harga berapa ringgit? 6. Okey. So kita nak jual harga berapa? 25 ataupun 23 kan? Tadi kita jual harga 20 betul tak? Okey, so sekarang kita tekan tambah baru. Okey. So nilai bil dengan nilai daftar stok sama. So kita tengok dekat rekod stok dan upah. Cikgu type sabun dalam ni. Bagi nampak? Okey, nampak tak? Stok kita beli jadi 40. Kita guna 2. Dah jual 2. Ada baki lagi 38. Okey, tengok sejarah harga. Tengok. Untuk belian kita untuk yang kali kedua, harga belian kita RM6 betul? Dan kita jual harga 23. Okey. So apa jadi? So apa jadi apabila customer ada nak beli? Okey. Tekan rekod jualan, saya tekan tambah baru. Katalah Cikgu D beli lagi. Yang ni. Ya. Okey. Okey. Cuma segini yang biasa. Kalau nombor telefon dengan nama tak ada, kena masukkan nama, transaksi dibuat oleh siapa, beda. Lepas tu tarikh, katalah dia akan bila dia akan katalah bulan Oktober, contoh 15 Oktober. Okey. Bawah ni kan simpan. Okay, dan tekan senarai barang. Okey. Di sini pilih sabun mandi. Betul. Kata beli 1. Kuantiti 1. Tekan tambah baru. Okey, nampak tak harga dia berapa sekarang? Pukul 3. Ya. Maksudnya dia sudah follow harga yang terbaru. Betul. Clear? Setakat tu. Beli 1. Okey. Tapi kalau anda rasa nak ubah, boleh ubah sini, faham tak? Tapi sistem akan setiap kali kita pick up dia akan pegang harga 23. 23. Clear setakat tu? So tapi tak, harga kos tu dia ikut harga terbaru lah juga Ya, tak harga boleh terbaru. edit lah. Kos dia akan ikut harga terbaru. Oh, Clear?
Boleh? Hmm. Clear? Okay. Okay. So, bila dah kat sini, tekan kunci kiraan harga macam biasa dan kembali ke rekod jualan. Seterusnya tekan proses. Okay. Siap proses. Yang lain pun samalah, cetak invoice apa semua ni, pembayaran macam biasalah. So, Katalah sini. kira tetap kita kena apa? Control manually dah kan? Okay. Maksudnya sini ada dua cara, sama ada anda nak buat nak follow ke gitu ataupun nak ubah masa dekat senarai barang tu kan. Pulang pada anda macam mana nak buat. Contoh sini kan, walaupun anda dah buat tadi, dia akan gegar 23. Tapi kalau rasa nak ubah jadi 25 ke 30 ringgit, anda ubah je sini. 30 ringgit, tekan je kemas kini, automatik dia akan pegang gegar 30. Tapi 30 lah. Tapi kalau anda pilih sabun mandi lagi, kata 1 tambah, dia akan tunjuk gegar 23. Harga terakhir dia adalah 23. Ya, 3. Kecuali tapi boleh edit lah. Boleh edit lah sini. Okay. Tapi kira kita kena sendiri trace lah kan, antara stok lama dengan harga lama dengan bila kita nak gunakan harga baru kan. Ya, itu lebih baik. Tapi dari segi sistem cikgu buat ni jadi dinamik lah. Dia ada dua perkiraan you sendiri. Kalau you asing, saya kata stok lama ni dalam rak lain, stok baru ni dalam rak lain, contoh kan. Maksudnya you dah boleh kontrol. Faham tak? You boleh kontrol harga yang jual berapa. Betul tak? Okay. So, kembali ke rekod jualan. Okay, so sini customer buat pembayaran 23. Tekan simpan dan cetak resit biasa. Okay, ini penambahan seperti mana cikgu beritahu lah. Terma dan syarat ni automatik ada. Okay. Yang ni anda buat kemas kini dekat maklumat syarikat, akan keluar lah. Dan tekan selesai. Okay. So, clear rekod jualan? Clear kan? Okay. Dan apabila anda buat benda-benda ni semua, kita lihat apa yang berlaku, rekod pelanggan anda. Okay. Sistem akan build up, tengok. Cikgu D, dia pernah beli 209. Okay. Tak ada hutang. Tak ada hutang. Okay. Nampak sejarah transaksi. Boleh tengoklah yang ni. Ni dia beli apa semua ni lah. Nampak lah. Okay. Ini saya tak nak kupang banyak. Untuk malam ni, sesi ni cikgu nak tunjuk pada anda adalah pertama yang tadi, maklumat syarikat nak kena kemas kini. Okay. Maklumat syarikat. Okay, maklumat syarikat. Tekan kemas kini. Kemas kinikan maklumat-maklumat ni. Dan kalau ada terma kat bawah ni, masukkan terma dan syarat. Okay. Supaya dia akan keluar dekat invoice, receipt. Okay. Invoice dan receipt akan keluar. Okay. Dan juga akan keluar untuk website. Okay. Dia akan keluar dekat website. Okay. Dan juga kaedah bagaimana kita nak buat rekod stok dan charge upah. Okay. Maksudnya kita masukkan stok. Bagi yang tidak melibatkan stok, okay, yang jenis servis macam Cik Man tu, urut tu, you masukkan reflexology. Okay, RM14 ke apa semua ni masuk, apa semua ni. Okay, kita cuba buat satu. Okay. So, rekod jualan. Kita tekan tambah baru.
Cikgu D juga. Okey, nama dah ada. Rumah sini. Okey, untuk Cik Man Cik Man ada lagi situ? Cik Man ada ke tak? Tak ada, tak apa. Okey, macam untuk dia, kalau yang urut ni, kalau dia nak set, dia kena estimate bilakah orang ni akan datang urut balik. Faham tak? Repeat dia bila. Contoh dia kata 16 hari bulan. Contoh sebulan daripada sekarang dia akan, kita nak panggil supaya dia urut pula. Boleh juga. Okey. Tekan simpan. Tekan senarai barang macam biasa. Dekat sini dia tak ada barang. Dia urut. Pak. Dekat psikologi. Okey. Tekan tambah baru. Dia akan tunjuk rega RM60, modal 14. Okey. Kalau dia ada beli sabun, tiba-tiba dia urut-urut, lepas tu dia beli juga sabun. Pun boleh juga. Tekan sini. Safi. Tambah baru. Kalau dia beli minyak ke, boleh. Boleh masuk. So dia ada dua perkara sini. Barang dan service reflexology. Bila dah settle, kunci kiraan. Lepas tu kembali ke rekod jualan. Tekan proses. Siap proses. Okay, kalau dalam invoice ni apa jadi? Keluar ni. Okey. Dia kena buat cikgu baru nampak. Ya, dia kena buat. Lepas tu Kena pembayaran. lalu baru boleh. Ya, anda kena pakai selalu baru dapat skill ni. Cikgu, macam Tidak. cikgu, macam saya ada buat sekali buat untuk 3 jenis kuih tau. Tapi buat permulaan bulan saya buat satu jenis je dulu. Saya nak bagi saya faham. Boleh, tak apa. Buat je apa mana. Okey. Buat je dulu, tapi penting rekod lah. Okey, pembayaran telah dibuat dan tekan selesai. Okey, sekarang Cikgu, kalau yang bahagian repeat belian atau pesanan seterusnya tu, kalau kita tak isi kan, bila dekat nak cetak tu dia memang tak keluar apa-apa kan patutnya kan? ya. Dia takkan keluar jadi kosong. Okey. Okey, bila kita isi dekat repeat seterusnya tu, apa jadi? Dia akan keluar dekat mana? Okey, tengok status masa. Dia akan keluar dekat repeat belian pesanan ni. Okey. Dekat sini nanti dia akan nampak. Kalau ada lah. Nampak tak Cikgu D? Nampak tak? 16/9 sepatutnya repeat. Faham tak? Sini lah anda boleh follow up dengan customer. Nak call ke, nak WhatsApp ke. Clear setakat tu? Ini penting. Sini penting. Tengok apabila anda isi tu tadi, bila tekan repeat belian ni anda sudah dapat tahu bulan ni siapa, bulan depan siapa, bulan 9 nanti siapa patut repeat. Tengok, sistem dah senaraikan siasat. Okey. So Cikgu boleh tambah tak kalau dekat bahagian invoice tu kan, letak untuk due date pembayaran. Due date pembayaran tak ada. Kita tak ada due date. Tu lah cikgu boleh edit tambah masukkan kan supaya kita boleh monitor patutnya orang ni by tarikh ni dia dah settle payment dah kan. Tak ada, so far tak ada. Letter. Okay. Ya. So apa jadi? Kita tengok tadi kita isi semua kan kita ada masuk nama Bella apa semua, betul tak? So kita tengok analisa nilai kerja bulanan dekat bawah ni. Satu ni bawah ni ada sini. Status jualan semasa, analisa nilai kerja bulanan. Kita tekan sini.
apa saja jualan yang kita masukkan siapa dia punya ni, dia akan compare automatic. Bella KPI dia RM11,003. 3 kerja dia buat dan capaian nilai kerja dia RM126. Okey. Sale dia baru 126. Ini anda boleh monitor. Dah capai ke semua dapat. Jadi anda explore nanti. Okey. Tadi kita buat tadi, kita boleh tengok dekat analisa jualan minggu semasa. Kita boleh pantau. Okey, hari ni Isnin 15 Ogos, sales target jualan harian kita 2000 lebih. Kita baru capai 146. Kita tak cukup lagi 2000 lebih. Seperti mana daily sales punya target kan. Kita baru jualan kita sebanyak ini. Ini yang anda akan pantau setiap hari. Maksudnya sale sampai tak, target kita banyak ni, kita sampai tak, berapa sale kita. Ni berapa duit yang kita terima. Dia akan nampak setiap hari. Ni boleh explore. So, apa saja yang anda rekod belian, jualan anda, tengok apa jadi. Status prestasi semasa kewangan, pendapatan atau penjualan 146. Okey, perbelanjaan kos jualan, dia kira kos berapa. Kita punya kos RM36. Untuk kasar dah banyak ni. Perbelanjaan operasi, kalau ada belanja operasi ni ada apabila kita rekod dekat mana? Rekod belanja operasi. Okey, belanja operasi. Dan ni kalau sewa kedai ke apa semua akan nampak lah. Contoh, kita buat tambah baru. Kategori katalah kita buat hari ni kita bayar komisen. Contoh tak nak komisen, nak buat benda lain. Katalah kita nak bayar, katalah kita buat sedekah hari ni, pelbagai contoh macam sedekah kita buat. Ni tak ada. Okey, katalah kita ada buat sedekah hari ni, ataupun apa-apalah di sini. Katalah hari ni kita bagi kat ini sedekah, contoh sedekah katalah Ogos. Betul. Katalah RM10. Kita dah bayar RM10. Hari ni kita keluarkan duit. Pada bayaran kita tunai. Kita tambah baru. Okey. Betul kan? So apa jadi? Satu semasa ni. Nampak? Belanja operasi, nampak tak? RM10. Okey. So apa saja perbelanjaan selain daripada belian barang kita yang kita untuk jual, ada panggil belanja operasi, bayar sewa api air, sewa kedai, internet apa semua, telefon, gaji, semua belanja operasi. So dia akan mengurangkan kita punya untung. Tak? Sekarang ni jualan kita 146, kos jualan kita 36, untung kasar 110, belanja operasi RM10, untung bersih kita 100. Clear sangat tu? Clear? Boleh. Ya. Okey, so itu saja untuk sesi kita pada malam ni. Okey. Untuk malam ni itu saja. So insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. So malam ni cikgu tak nak bagi press semua, nanti anda jadi jam. Cikgu hanya pilih topik-topik utama dahulu. Okey. Terima kasih cikgu, sambil nak balik dulu saya. So next kita akan buat yang berkaitan dengan spesifik untuk kos jualan, rekod stok,
belanja operasi dan lain-lain. Okey. So itu saja untuk pada malam ni. Terima kasih kerana sudi sertai. Wabillahi taufiq. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Warahmatullahi wabarakatuh dan cikgu doakan anda semua diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, diberikan keamanan dalam keluarga, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin. Moga-moga diberikan kejayaan. So wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.